Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aziza bin Musli dan nama kumpulan saya ialah Muhammad Izzuddin bin Ruslan dan Muhammad Nashur Ashraf bin Muhammad Noor. Okay, hari ini kita akan membentangkan tugasan berasaskan masalah iaitu media serbaguna. Objektif yang pertama, dapat mengupaskan dalil-dalil Al-Quran yang mempunyai sumber dalam aspek sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Yang kedua, fahami Al-Quran untuk merujuk sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang ketiga, menjelaskan peranan dalil-dalil menurut Islam. Yang keempat, membincangkan dalil sebagai garis panduan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Yang kelima, mengenal pasti fakta-fakta saintifik dalam Al-Quran. Yang keenam, peranan Al-Quran dalam sains dan teknologi. Yang ketujuh, hasil ciptaan berdasarkan permasalahan yang ada berdasarkan teknologi Islam. Okey, terima kasih dan ini saya akan paskan kepada yang seterusnya. Pengenalan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran adalah hanya kitab petunjuk, tapi ia bukan kitab kedokteran, teknik kimia dan astronomi. Sekali lagi, ini hanya kitab hidayah ilahi bagi perilaku manusia. Ketika Al-Quran berbicara tentang manusia, tumbuhan atau makhluk lain, ia pasti berbicara tentang hakikatnya. Manusia di zaman moden ini baru mengetahuinya setelah sains dan peralatan-peralatan canggih digunakan untuk melakukan pelbagai penelitian ilmiah. Itulah makna Al-Quran, mendahului sains sekaligus sebagai bukti bahawa mukjizat Al-Quran di masa kemajuan teknologi yang semakin membangun. Dengan Al-Quran sebagai petunjuk, manusia dapat mencipta ciptaan yang dapat membantu masyarakat di dunia dalam melakukan apa-apa pekerjaan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini. Sebagai contoh, media serbaguna yang dapat memberi banyak manfaat bukan sahaja pada keluarga tetapi untuk malah pada para pelajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Ruslan. Nombor pendaftaran 06 DKA 20F 20235 akan meneruskan pembentangan. Baiklah, kita masuk kepada penyataan masalah. Kami di dalam buat projek meja makan serbaguna ini terdapat 4 masalah. Yang pertama, ruangan di tempat bekerja sempit. Kami buat di rumah dan ruangannya terlalu sempit dan kekurangan ruang lah. Baiklah, yang kedua, kos meja yang mahal dan tak berpatutan. Yang ketiga, menyukarkan pengguna dalam melakukan kerja dengan keselesaan sendiri. Dan yang terakhir, merupakan kesukaran mengalihkan meja dari suatu tempat ke tempat yang lain. Baiklah, dalil berkaitan. Dalam kisah Isra' dan Mi'raj juga terdapat isyarat kepada teknologi pengangkutan, di mana ketika kisah ini diceritakan kepada manusia ketika itu, masyarakat manusia mentertawakan Rasulullah SAW dan menuduhnya sebagai orang gila kerana perjalanan dari Mekah ke Jerusalem ketika itu, bila menaiki unta yang cepat sekalipun, tetap mengambil masa 2 bulan untuk perjalanan pergi balik. Namun Rasulullah SAW mengaku melakukannya hanya dalam tempoh kurang dari semalaman. Padahal hal ini tidak mustahil bila kita memperhatikan kelajuan kenderaan yang dinaiki Rasulullah SAW. Dalil tersebut yang berbunyi, Summa utitu bidabbatin abyadu yuqala lahul buraq fawqa himari waduna al-baghlu yaqa'u khatwuhu indal aqsa tarfihi fahumiltu alaihi summan taqalna hatta ataina as-sama'id dunya. Kemudian aku didatangi binatang yang disebut buraq, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari barol, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku dibawa di atasnya, kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit dunia. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Hadis ini meriwayatkan akan adanya teknologi pengangkutan dengan kelajuan yang tinggi, baik kenderaan darat maupun udara seperti pesawat dan kapal terbang. Dalil berkaitan yang kedua, puluhan abad sebelum adanya teknologi televisyen, Al-Quran sudah menceritakan tentang adanya televisyen, sebagaimananya disebut dalam kisah Ratu Balqis bersama Nabi Sulaiman, yang berbunyi,
Falamma ra'ahu hasibat lujjatan wa kashfat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarin. Bermaksud, maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana yang menggilap yang terbuat dari kaca.